Assalamualaikum dan selamat kembali kawan-kawan semua ke FTV. Jadi hari ini kita bersama dengan Raja Email. Kali ini kita nak cuba buat benda ni weekly ya. Event. Jadi kalau hampa ada apa-apa betul serius punya problem, melibatkan punya pembelian ke apa ke, tak kira lah. Dia kata, Raja Email kata tak terlibatkan kereta pun tak apa, boleh mai je lah sembang kat sini. Bagi tahu ada apa-apa masalah untuk buat komplain, dia akan cuba nak resolvekan lah. Jadi hari ini kita mulakan dengan 3 soalan generik lah. Ni soalan pertama ni soalan biasalah yang kita dapat dulu masa zaman ekonomi tengah merancak kan. Ini selalu berlaku sekarang, mungkin kurang sikit, iaitu bila kita booking satu kereta, katalah kita booking model sekian ni, kita nak color sekian ni, spek ni, bila kita time hari nak deliver tu, dia kata ataupun seminggu sebelum kata janji nak deliver tu, dia nanti salesman akan call kata kereta tu tak boleh dapat lagi pasal waiting list panjang lah apalah. So dia kata nanti tunggu sekian lama pula. Lepas tu tunggu lagi lama, kadang-kadang sampai 6 bulan, ada yang tunggu sampai setahun untuk dapat kereta. Jadi setengah daripada tu, mereka dah jual kereta yang dah ada ni pasal nak beli kereta baru kan. Jadi macam mana, adakah yang benda-benda yang macam ni boleh dapat boleh komplain ke? Ataupun ada cara-cara kita nak selesaikan masalah macam ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama, adakah ini satu keperluan atau kehendak? Okey. Yang kedua, kita kena tengok pula bila kita nak beli kereta, pertama sekali kita mesti ada 10% daripada harga kereta. Okey, ini faktor yang utama, yang kedua, yang utamalah. Yang ketiga, kalau boleh nak beli kereta tu, nak buat loan, jangan sampai 10 tahun. Biar sampai 5 tahun. So apa? Kenapa kita beli kereta baru? Sebab kita nak free maintenance. Mana barang-barang kereta tu kurang sikit nak rosak, kurang kos kita nak selenggara kita punya kereta. Sebab tu kita galakkan 5 tahun. Kalau dah pergi sampai 7-8 tahun, confirm barang-barang ada yang rosak, dah nak kena repair, dah nak kena bayar tiap-tiap bulan. Ini tip 3 benda yang perlu kita utamakan, kita lihat dekat situ. Okey, berbalik kepada soalan tu. Okey, bila mana kita nak beli kereta, bila kita bayar deposit tu, kita akan diberi satu macam receipt lah, dipanggil vehicle sales order. Dekat belakang tu, terma dan syarat tu di situ ada dijelaskan dekat situ. So kebanyakan yang bila kita beli kereta, kita bayar deposit, kita dah tergedik-gedik nak beli kereta sebenarnya. Bila dah tergedik, dia bab-bab yang tentang right kita lupa. Saya dah bincang, dah tanya kawan-kawan di dalam industri jual kereta ni lah kan. Dia kata pertama, hampa kena cek dulu belakang receipt yang hampa bayar deposit tu, ataupun booking bukan deposit, booking kan. Kata ada yang bayar 500, ada yang bayar 1000 tu. Di belakang tu dia ada terma dan syarat dia. Okey, dia kata kebanyakan yang beli kereta ni, yang kata dia nak warna hijau tapi dapat warna merah. Okey, dia ada 2 cara. Pertama, dia nak tunggu, dia tunggu. Yang kedua, kalau dia nak deposit balik, dia akan bagi balik deposit. Di dalam terma dan syarat kat situ, kita kena baca, adakah dia bagi balik 100% kita punya booking. Ada yang syarikat kereta dia letak 100% dia bayar balik. Sebab kegagalan dia untuk nak untuk melayan kehendak kita tentang color kereta. Okey, kalau kita tengok dia masih lagi boleh menunggu, dia akan cubalah. Kalau dia bersetuju untuk ambil balik duit, dia bayar balik, mana tutup buku lah. Tapi kalau dari segi faktor lain, kita beli benda tu spek tak betul, itu kita boleh pergi tribunal pengguna lah. Okey, yang kata had masa tu, dia tulis dekat mana? Memang dia akan tulis dekat dalam vehicle order. Sales order dia panggil. Sales order. Okey, dia tak tulis dekat situ. Cuma yang kita paling penting adalah sekiranya kita tidak bersetuju dengan color yang dia bagi tu, kita nak duit kita balik 100% tu. Kebanyakan depa akan bayar 80%, depa akan ambil untung 20% dekat situ. Tapi ini kebiasaan diamalkan oleh kereta second hand. Kereta baru jarang berlaku lah, tapi sebab tu kita kena tahu terma dan syarat tu. Maksudnya kalau katalah kita order kereta kan, kita cakap sekian macam ni, bila kereta tu mai,
color betul, spek betul, tapi ada kecacatan. Adakah kita boleh reject kereta tu? Boleh. Selagi tak Masa sign agreement bank tu untuk loan tu, kita boleh reject lah. Tak ada masalah. Dia faktor untuk kita tuntut hak kita sebagai pengguna di pengguna ni setelah kita tanda tangan. Maknanya berlaku jual beli dekat situ. Sekarang ni bila tak berlaku lagi jual beli, maknanya kita boleh buat cara kita lah untuk kita reject kenderaan tu supaya kita tak terima lah. Selalunya agreement bank tu kita sign masa bila? Okay, agreement bank ni masa setelah kita bersetuju, maknanya kereta yang dia bagi kat kita tu kita bersetuju, kita tengok color pun kita minat, spek kita pun betul, apa yang kita nak tu kita dapat, kita sign lah. Sign kita boleh balik kereta. Dia tak boleh lagi tunggu lagi dah. Sign tu maknanya automatik kereta dah. Untuk sign surat bank tu kereta kena ada depan mata dalam pasal dia nak memang number. Yes, memang kena ada dekat kita nak check ni engine number ke apa ke tu pulang. Tapi banyak kan orang tak buat benda tu. Cumanya kita cuba nak angkat isu ni supaya hangpa pergi check lah engine ni kan, engine chassis number apa semua tu kan. So dalam hal ni kira basically pulang kepada kita lah, nak minta balik duit ataupun nak tunggulah. Kalau kita tunggu tu kita punya pasal lah. Kita punya pasal lah. Tak boleh nak minta compensation pasal kena tunggu ke apa lah. Tak boleh. Sebab itu kita order sebab benda tak bayar habis lagi. Maknanya kita baru nak, kita booking, kita nak bagi tahu kita nak benda tu, kecuali benda tu after sales. Itu kita boleh pergi tiba pengguna lah. Masa ini maksudnya tidak ada berlaku jual beli lagi tau. Sebab tak ada proses jual beli tu berlaku lagi, maknanya dia tak ada hak untuk nak pergi ke tribunal pengguna. Itu yang cuba kita nak dedahkan kat sini lah. Okey, jelas. Okey, ni kedua lagi masih lagi dalam proses nak beli kereta ni. Kadang-kadang kita beli kereta setengah orang, dia orang tertarik bila salesman kata boleh offer full loan. Jadi bila cerita offer full loan ni kereta baru lah so dengar kau. Tak tahu lah kereta terpakai pun ada juga yang kadang-kadang dapat jual harga rendah so boleh dapat full loan kan, nak tarik pembeli. Baru dan yang terpakai ni ada orang kata kadang-kadang tu salesman tu dia charge macam-macam atas daripada nak dapat full loan tu. Jadi mudahnya dia janji full loan tu supaya kita mungkin dapat duit balik lebih ke atau apa, tapi dia charge macam-macam. So macam mana tu? Dia macam ni. Sebab tadi saya dah intro dah. Kita nak beli kereta sekurang-kurangnya kena ada di tangan 10%. Yang jadi punca yang kita nak beli full loan tu sebab kita tak ada duit tapi nak beli. Itu yang masalah yang berlaku. Sebab bila ada masalah yang kita tak ikut dari segi terma dan syarat, dari segi kita kata mungkin bank kata okey saya boleh bagi you pinjam 90%. Bank tak bagi you 100%, you mesti bagi 10% daripada harga minimum. Itu syarat dia. Okay? Tapi kita tak ikut sebab kita kata tadi kita itulah kehendak atau keperluan, dan kemudian kita lihat kepada bila kita tak ada duit, kita akan gunakan cara deal macam ni lah. Kita tengok kereta kenderaan kenderaan baru dengan terpakai, kita akan bincangkan benda ni. Okey, yang baru ni contoh dia katalah dia buat loan pada kereta full spec. Kita letak gambaran bahawa 40,000 lah contoh. Yang kata kereta biasa ni katalah 35,000. Salesman ni akan submit borang permohonan tu kepada bank, dan bank bagi dia kata tengok gaji dia kata okey kita boleh bagi dia 38,000. Okey, mana kereta tu harga 40,000. Tetapi dia ambil kereta yang harga 35,000. Nampak ke situ? Okay? Di situ yang kita kata tadi dia buat kickback lah, dia return balik duit 3,000. Nampak? Ini bagi orang yang nak beli kereta tapi tak ada duit. Tak ada duit tapi cara macam ni lah. Tapi kalau kita nak tengok kereta tu pula, kalau macam kereta yang yang hebat ni jarang lah dia akan buat macam tu. Betul? Ni kebanyakan more kepada yang low end punya kenderaan lah, macam contoh kita kata Proton, Bezel, Prodo macam tu lah kan. Banyak kan berlaku kat situ. Bila kita daripada awal kita tak ada duit simpanan, bagaimana kita nak tanggung komitmen baru? Di situ saya nampak melihat tak lama lah orang macam ni, kurang-kurang mungkin 3-4 tahun esok kereta kena tarik lah. Tu ya.
So dia sendiri kena tepuk dada tanya selera lah kan. Kalau belum Itu je lah. pakai full loan ni kira memang ada benda yang tak apa Cun lah. lengkap lah kiranya kan. Tak cun lah, tak Mungkin cun. belum bersedia lah kan. Ya, betul. Okey, ni masih lagi proses yang sama. Ni kadang-kadang kita nak beli kereta, kita nak guna kereta yang sedia ada tu sebagai modal untuk down payment lah. Okey. Kan? Tapi nak jual kereta ni pun satu kerja juga. Jadi ada setengah salesman dia nanti offer nak ambil kereta tu untuk trade in. Setengah betul dia masa tu juga mungkin dealership tu akan bayar duit untuk ambil lah kan. Dan dia kira settle tukar semua grant. Tapi ada juga yang janji nak tolong jual. Tapi tunggu tengok 3 bulan kita tak jual lagi, 6 bulan kita tak jual lagi. Macam mana ni benda-benda macam ni kalau kita kata nak boleh bawa dia pergi ke consumer tribunal ke pasal dia menipu kita janji nak jual tapi tak jual. Tanggungjawab tu adalah kepada kita. Selagi kereta yang pertama kita jual dekat Yuska tu, macam mana pun kalau nak kena mesti kena kat kita. Dia boleh lepas tangan sebab nama peminjam tu, pinjaman dalam loan kereta tu nama kita. So maknanya macam mana pun banyak kes ni banyak berlaku yang saya dapat aduan yang mengatakan bahawa kereta dia tiba-tiba blacklist. Dia pun tak tahu tiba-tiba blacklist ataupun tiba-tiba bankrupt pun ada juga. Sebab dia tak tahu yang kereta yang dijual dekat Yuska tu sebenarnya kereta Yuska tak bayar. Bila Yuska tak bayar, sebenarnya Yuska tu dia kena, bila kata dia janji nak jual, dia nak jual ke, dia nak lambung ke Lombong ke, dia nak lambung langit ke, itu dia punya masalah. Tapi dia kena bayar lah komitmen setiap bulan yang untuk nak menyelamatkan kereta tu daripada kena tarik ke, kena blacklist ke, kena bankruptcy. So benda ni kita kena tahu tentang akaun pinjaman kereta kita tu, yang kereta yang kita jual kat dia. Itu memang kena monitor. Kita tak boleh salahkan kepada salesman yang dijanjikan kata nak jual kereta tu, lalas nama kita blacklist, kita bankruptcy. Itu salah kita. Kita kena fikir itu tanggungjawab kita sebab loan itu atas nama kita dan itu tanggungjawab kita dan kita kena ambil tahu pasal hal itu. Bolehkah ada some kind of agreement ke yang kita boleh sign yang nak lindungi kita dalam kes macam ni? Tak ada. Tak nampak, tak ada. Setakat ni tak ada. Kebanyakan yang saya tengok ada yang blacklist, ada yang bankrupt. Disebabkan percaya pada orang ketiga lah untuk nak kita suruh dijual kereta kita, padahal kereta tu sampai ada kereta tu tak ada kat mana, tak tahu kat mana kereta tu pun ada yang berlaku. Yang pernah saya dapat aduan macam tu. Okey, tu dia jelas. Nampaknya hari ni nasihat dia yang paling utama ialah kita kalau boleh kita ikut peraturan sebetul-betulnya. Kadang-kadang bila kita tak ikut peraturan, sebenarnya kita membolehkan orang lain menipu kita. Jadi macam kita sendiri cari penyakit kan. Betul. Okay, masih banyak-banyak untuk nasihat minggu ni. InsyaAllah kita dapat jumpa lagi minggu depan. Okay? Okay, semua terima kasih kerana ikut sampai habis. Kalau suka video ni, tekan butang like dan juga kongsi dengan kawan-kawan. Pasal ini satu perkara yang saya rasa agak penting. Dan kalau boleh tekan butang subscribe. Dan nak tahu lagi video macam ni, minggu depan mungkin ada lagi, tekan butang loceng supaya anda dapat maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, kemudian berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.